Hey, what's up guys, welcome back to my another video. So hari ni aku nak tunjuk kat korang ada beberapa alatan penting yang korang kena ada dalam bermain Tamiya Mini 4-wheel drive ni. Alatan ni bukannya semua, tapi antara alatan-alatan penting yang korang kena ada dalam proses korang untuk set up korang punya kereta Tamiya lah. Senang cerita, tanpa melengahkan masa, aku bagi tunjuk ke korang item yang pertama yang korang wajib ada dalam korang punya pitbox. Let's go. Okey, untuk item pertama adalah ini. Ini adalah countersunk ataupun countersink, mana-manalah korang panggil. Ini tujuan dia adalah untuk membuat lubang pada korang punya FRP. Aku bagi korang tengok dulu contoh-contoh skru yang korang perlu ada dan korang tak perlu pakai. Ini skru pertama. So skru korang kena ada dan korang kena pakai. Ini adalah flat screw. So memang dia punya ni flat lah, ada timbul apa semua. Nama dah flat screw kan. Ini adalah skru yang korang tak digalakkan pakai lah. Dia skru ni kepala dia bulat, timbul macam ni. Pentingnya korang kena ada countersunk ni. Pada FRP korang, kalau korang perasan ada lubang kan. Bila ada lubang macam ni, kita perlu pakaikan skru ini pada FRP kita lah kalau kita nak letak damper ke apa kan. Tetapi masalah dia, bila kita tak buat countersunk, even kita pakai flat screw sekalipun, skru tu tetap akan timbul macam ni. Keburukan yang kita akan dapat ataupun toki-toki kedai ataupun toki-toki track yang akan dapat adalah bila kita pakai setup skru macam ni tanpa countersunk, dia akan merosakkan track. So jadi tanggungjawab kita sebagai pemain ataupun racer untuk pastikan FRP ataupun skru-skru yang ada pada FRP kita di countersunk supaya tidak merosakkan track. Tanya simple je. Bila korang nak countersunk, just masukkan countersunk ni pada lubang FRP dan juga just pulas saja. So nanti dia akan besarkan lubang-lubang FRP itulah macam ni. Sebagai contohnya ada ini, aku dah buat countersunk. So bila kita masukkan skru ni, dia akan tenggelam kat dalam. So bila korang boleh tengok korang tak akan nampak kan dia punya skru tu timbul. Dia akan flat masuk ke dalam saja. So dia tak akan timbul lah. Kalau korang kunci betul-betul, dia tak akan timbul. Berbeza pula kalau korang tak buat countersunk, dia akan jadi macam ni. Even dia flat screw, dia still lagi timbul lah. Tengok tu, timbul kan. Inilah yang akan merosakkan track. Sebab dekat brake ni biasanya dia akan mencecah track. Jadi bila mencecah track, dia akan mencalarkan track tu. So itu pentingnya kita kena buat countersunk. Okey, item kedua adalah ini, nut driver. Okey, apa function nut driver ni? Function nut driver ni adalah untuk memudahkan korang untuk memutarkan skru pada kereta. Sebagai contohnya, ini kereta speed aku. So dekat atas ni ada lock nut. Biasanya ada dua benda kalau ikutkan sebelum ni. Aku pakai ini spanner. Spanner kecil ni bertujuan untuk membuka lock nut ni ataupun nut biasa lah. So memang kadang-kadang kita nak buka tu kadang terlus ataupun terlucut apa semua kan. Tapi dengan adanya nut driver ni lebih memudahkan kerja. Kalau ikutkan nut driver yang aku ada ni adalah saiz 4.0mm dan juga 4.5mm. So ada dua bahagian lah. So kebiasaan yang kita pakai pada kereta ni adalah 4mm. So kita just masukkan je dalam ni dan just buka saja, pusingkan saja, kemudian terbukalah lock nut ataupun nut biasalah. Punya pemegang ni pun grip. So senang lah kita buat dalam proses kita mengemaskan ke ataupun proses-proses kita lock kita punya roller ataupun bearing ke, senang, lebih senang kalau dengan adanya nut driver ni compare tu spanner ni. So aku rasa ni sangat-sangat convenient. Dengan adanya nut driver ni mempercepatkan proses kerja korang. Nak kalau korang tengah fun race, nak set up cepat, nak tandem lagi apa semua kan. Jadi mungkin ada beberapa maintenance yang korang kena buat dengan kadar masa yang sangat-sangat singkat. So benda ni memang membantu korang untuk set up korang punya kereta dalam masa yang singkat. Sangat-sangat membantu. Item yang ketiga adalah wheel puller. Kalau ikutkan ini adalah wheel puller yang basic. Yang lagi elok adalah wheel puller yang macam ni tapi dia ada extend lagi. Extend lebih kurang panjang macam ni lah. So kita boleh muatkan sebiji kereta
kat tempat extend tu. Contohnya macam ni, dia ada satu lagi bahagian dekat sini. So itu adalah yang paling bagus lah compare to this. Tapi kalau korang tapi lebih mahal lah harganya. Kalau korang ada ni pun dah cukup okey dah. Sebab ini pun membantu korang untuk mencabut tayar. Okey. Seperti mana yang kita tahu, nak cabut tayar kadang-kadang bukan senang. Kita kena hati-hati takut shaft tu bengkok. So dengan adanya wheel puller ni membantu untuk memudahkan kerja korang untuk cabut korang punya tayar ataupun masukkan korang punya tayar lah. Tetapi ada tetapi. Untuk memakai wheel puller ni, korang kena pastikan wheel korang tu dah ditebuk. Okey, ditebuk. Allah. Okey, macam ni. Okey, ni aku dah tebuk aku punya wheel. So aku memang tebuk bagi senang shaft tu masuk lah. Kalau masa kita guna wheel puller nanti. Tetapi kalau kita belum lagi tebuk macam ni, kalau kita tak tebuk lagi macam ni, kita susah lah nak pakai wheel pullernya. Hanya untuk rim yang sudah ditebuk. Jadi dia punya mata ni, aku tunjuk kat korang. Mata wheel puller ni yang kita gunakan untuk membuka rim tu, untuk mencabut kita punya tayar. Sebabnya shaft yang ada pada wheel puller ni akan menolak shaft yang ada pada tayar ni. So sebagai contohnya, korang just masukkan tayar wheel puller ni pada tayar. Okey, kemudian korang bagi balance, bagi sama kedudukan tu. Okay, contoh macam ni. Okey, bila korang dah masukkan shaft tu kat dalam lubang rim ni, korang just tekan saja. And then tayar korang akan tercabut macam ni. Okay, so macam ni sajalah. So senang kalau korang nak ganti shaft ke ataupun nak tukar korang punya tayar ke, lebih mudah ada wheel puller ni. Boleh menjaga korang punya tayar, pada masa yang sama jaga korang punya shaft. Itu sangat-sangat penting sebab shaft senang bengkok. Bila shaft senang bengkok, bila biasa kan korang tarik, sentak kan, sentak macam tu je, ataupun bila nak pasang kan korang tekan macam tu kuat-kuat kan. So boleh mengakibatkan shaft terbengkok dan akan efek kereta korang punya performance. So better korang ada tools yang elok supaya alatan-alatan ataupun barang-barang yang ada pada kereta korang dijaga dengan rapi. Ini adalah 3 item yang aku review tadi. Ketiga-tiga item ni adalah item yang wajib korang ada lah, supaya senang nak buat maintenance pada kereta Tamiya korang. So benda-benda macam ni sangat-sangat penting sebab FRP kita sentiasa tukar dan kita perlukan counter sunk ni untuk membuat lubang bagi memudahkan skru masuk dan juga tidak merosakkan track. Dan juga nut driver ni adalah memudahkan lagi kerja compare to spanner ni. So better kita ada nut driver ni lah untuk senang kita buka dan tutup ataupun adjust kita punya lock nut dan juga skru ataupun nut lain lah untuk kemaskan barang-barang yang ada pada kereta, macam contoh pada FRP ke dan sebagainya. So kita perlukan nut driver untuk mempercepatkan proses mengunci dan juga melonggarkan nut tu. Dan tak akhir sekali, kita perlu ada wheel puller supaya senang kita cabut ataupun pasang tayar pada masa yang sama untuk menjaga shaft kita. Saja untuk video kali ini. Kita jumpa in next video. Jangan lupa subscribe, like and share dan komen dekat bawah. Bye bye.